So hello guys, welcome back to my channel. Macam kita semua tahu, result pada match ni adalah 3-1 milik pada JDT. So ini adalah analisis perlawanan antara Selangor dan juga JDT yang bermain di stadium MBPJ Petaling Jaya. So macam kita semua tahu, kalau kita tengok dalam gambar ni, kita akan nampak macam mana Selangor build up. 3 daripada bawah, Syarul Nazim, Ashmawi di bahagian centre back dan diikuti oleh Oliver Buff. Selalunya defensive midfield ialah Manuel Conrad. Selalunya defensive midfield yang akan drop untuk menjadikan back bertiga di bahagian belakang. Tapi dalam match ni dia lain sikit. Kita akan nampak Oliver Buff yang drop untuk build up play daripada bawah dan Conrad lebih ke atas. Kita nampak kat sini Castor Nazim menyuruh untuk pasukan Selangor menyerang di bahagian kanan ataupun bahagian kiri JDT, which is Mukairi dan juga Syahmi. Diorang lebih ofensif dan Syahmi bahagian wide area, dan kita akan nampak Mukairi dekat sini dekat bahagian central sikit. Dan kadang-kadang kau akan nampak Ifedayo drop untuk menambah player untuk menghukum Azrif. Tapi somehow Azrif managed to handle the situation because of his quality and quality player Selangor sendiri yang tak berapa baik untuk menghukum Azrif. JDT akan menyerang macam biasa lah. Salah seorang midfield diorang akan drop di antara dua centre back diorang, dan pemain yang selalu banyak drop ialah Nakso Insah macam biasa, duduk di antara Mauricio dan juga Jonathan Lawry. And bila diorang build up, Selangor defend dengan 4-4-2. Selangor lagi suka membiarkan JDT mempunyai lebihan player di bahagian defend. Nakso, Mauricio dan juga Jonathan Lawry 3 berdatang 2 orang forward mereka, iaitu Han Taong dan juga Ifedayo, sebab mereka ada lambakan player midfield yang boleh jaga satu lawan satu, dan player defend diorang 4 defensive line yang akan menjaga 3 player forward JDT. Ini memudahkan kerja mereka untuk bertahan dengan solid. Right back Selangor akan jaga left wing JDT, right midfield Selangor akan menjaga left back JDT. Dua pemain yang paling banyak commit pada paruh masa pertama ialah Jordan Aimbia, dan juga kita nampak left midfielder Selangor iaitu Nur Hakim Hassan di bahagian kiri. Nur Hakim Hassan akan menjaga right back JDT, Davis dan juga Sapawi dijaga rapi oleh Aimbia. Pada separuh masa kedua, kita akan nampak macam mana Selangor mencuba taktikal lain, iaitu menggunakan Han Taong untuk menggunakan larian beliau mengatasi Mauricio yang agak slow jika nak dibandingkan pace bersama Han Taong. Dan kalau kau tengok gambar ni, ada beberapa situasi di mana Han Taong diberi tugas untuk melakukan tarian menewaskan Mauricio, berjaya memasuki kotak penalti. Tetapi hantaran terakhir yang agak mengecewakan daripada pemain muda ni yang masih memerlukan banyak pengalaman untuk bermain di pentas tertinggi Liga Malaysia. Pada masa kedua, still Selangor menggunakan taktikal yang sama, itu cuba menghukum Azrif Nasruhak. Beberapa kali hantaran jauh ataupun chance side dicuba oleh Selangor untuk menghukum Azrif, tetapi macam biasa somehow Azrif berjaya manage to handle the situation. But Mora nampak kelemahan di bahagian kiri Azrif itu dan mengeluarkan Azrif apabila Selangor menjadikan gol menerusi set piece dan memasukkan Corbin Ong yang lebih baik daripada segi defending dan juga lebih konsisten di bahagian left back itu. Selangor cuba pelbagai taktikal untuk menyerang JDT, tetapi JDT mempunyai satu pasukan yang lengkap, yang disiplin ketika bertahan, mempunyai quality player yang jauh lebih baik berbanding Selangor, yang membuatkan mereka mudah untuk bertahan dan walaupun tak dapat menembusi pertahanan Selangor, tetapi hanya menunggu kesilapan daripada pemain Selangor. Hasilnya, beberapa kesilapan dilakukan oleh Selangor. Seperti gol pertama, kita dapat lihat gol itu di minit akhir. Pemain Selangor leka. Kenapa pemain yang paling tinggi dalam kotak penalti, Manuel Conrad, tidak menjaga pemain JDT? Kalau kita tengok dalam gambar ni, Syahmi pun salah juga, sebab dia pun tak cuba challenge bola tu. And the second goal adalah mistake daripada Wan Zaid Akal. Ketika Aimbia partner dengan Nur Hakim, dua-dua komit untuk menjaga player JDT, iaitu right back dan juga right wing JDT. Dan ketika Alif Haikal masuk, beliau still komit untuk kerja beliau. Tetapi bila Wan Zaid masuk, itulah punca kepada gol ini, di mana Matthew Davis tidak dijaga oleh Wan Zaid. Aimbia jaga dia punya man marking, dan Ashmawi juga tidak menekan dengan cukup baik Matthew Davis untuk memberikan Matthew Davis ruang untuk melakukan percubaan daripada luar kotak penalti. Untuk third goal adalah kesilapan Oliver Buff yang ditekan oleh Sumareh, dan super sub JDT semuanya baik-baik dan masuk memberikan impact yang bagus. Sumareh menewaskan pertahanan Selangor untuk melakukan larian yang pantas dan mudah menewaskan dan menghukum kesilapan Oliver Buff. Ada satu ketika di mana aku macam tak suka sangat Selangor buat decision making, sebab ada satu masa tu Han Taong ingin melakukan 1-2 passes bersama dengan Conrad. Ketika ruang sudah dibuka, Han Taong free, kalau kita tengok dalam gambar ni, ruang yang besar dan boleh melakukan larian, tetapi Conrad tidak nampak situasi itu dan menghantar bola kepada Oliver Buff, dan peluang tu macam hilang macam tu sajalah. Dan kesimpulan daripada game ni aku nak cakap ialah Selangor mencuba pelbagai taktikal untuk menyerang JDT, tetapi dalam pelbagai taktikal diorang cuba serang tu tak berjaya juga. Maybe sebab pemain-pemain yang kurang pengalaman dan kurang berkualiti nak bandingkan JDT. JDT dia tak ada buat taktikal yang luar biasa pun. Dia cuma main relax, santai, menunggu untuk Selangor melakukan kesilapan kepada diri mereka sendiri, dan benda tu jadi. Selangor bolos 3 gol hasil kesilapan mereka sendiri.
dan jadi tiada pemain yang lebih pengalaman, lebih berkualiti yang dapat mempengaruhi mereka daripada melakukan decision making dan juga kurang melakukan kesilapan.